Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada tengah hari ini ataupun pada petang ini sama-sama dapat kita teruskan kehidupan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur pada Allah kerana Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa. Waktu kita rehat-rehat ni, hari kita cuti-cuti ni, berada di dalam majlis ilmu walaupun secara maya saja. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk makluman semua, hari ini kita akan membaca Al-Quran daripada surah Al-Lail. Kita akan sama membaca Al-Quran daripada surah Al-Lail. Boleh buka muka surat yang ke-595 dan sambungannya dalam muka surat 596. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari-hari cuti macam ni, kita manfaatkan masa kita dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita gunakan mata kita untuk melihat Al-Quran. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Al-Quran akan bagi syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sementara semua mencapai mushaf masing-masing dan buka surah Al-Lail, muka surat yang ke-595, saya alu-alukan semua yang dah berada bersama-sama dengan kita. Puan Ju Abu Bakar, Tuan Azhar Ajihar, Puan Nur Zaini, Puan Syamsia, Puan Farza, Puan Siti Vani, Puan Samida, Puan Azibah, Puan Arifah Ipah, Puan Muhammad Jamaliah, minta maaf, Puan Mirna, kemudian Puan Ropisha, Puan Rozia, Puan kemudian terima kasih pada Tuan Muhammad Jamaliah dah share, masya-Allah. Puan Nur Syukur, alhamdulillah, daripada Singapura. Puan Mirna, ya. Puan Mirna, tersilap eja sikit kan, tak apa. Puan Syamsia, Puan Farza, terima kasih pada Puan Jo yang dah sharing kepada kawan-kawan kita. Mana tahu kawan-kawan kita pun cuti-cuti juga kan. Ya. Alhamdulillah, sementara kita nak mulakan, kita alu-alukan semua yang dah bersama-sama dengan kita. Puan Norma, alhamdulillah, daripada Singapura juga. Puan Syamsia, Puan Cu Ek. Abang Rahimi yang bersama-sama dengan kita, ya, secara live dan secara langsung, dua-dua ada. Puan Ropisha, alhamdulillah. Puan Syamsiah Hussein, Puan Nuria, Puan K Rokia, Tuan Asmadi, alhamdulillah, terima kasih. Tuan Muhammad Azam, Puan Syamsiah, Puan Berserah Sabirin, waalaikumsalam. Puan Umi Kalsum, alhamdulillah, terima kasih pada semua. Puan Amna, ya, Puan Ropisha, hujan lebat di Al-Usar, Allahumma sayyiban nafi'an, mudah-mudahan Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Amin amin. Terima kasih pada Puan Farza, surah Al-Lail, muka surat yang ke-595. Puan Jamila Ila, Luqmanul Hakim, terima kasih pada Puan K Rokia, Puan Mirna,
Puan Samidah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih pada Puan Amnah. Kata jelas ya, Alhamdulillah. Puan Ropisha pun sama. Hujan lebat di Alustar. Mudah-mudahan diberkati Allah. Puan Siti Nur, Tuan Rosli, Puan Rosna, Puan Laila, Puan Hasmanisa, Puan Nur Aini, yang bagi Datuk Maksirat. Terima kasih Datuk dapat sama-sama dengan kita pada petang ni. Tuan Syaiful Amir, Pok Su, Didi daripada Kelantan, Puan Maimun, Tuan Wahab, Puan Kirokia, Tuan Mustafa, Tuan Muhammad Adib dan semua yang bersama-sama dengan kita. Jom kita mulakan membaca Al-Quran bersama-sama. Dan untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin lain sikit mungkin lain sikit caranya. Apa yang lain tu? Perasan tak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum-sebelum ni biasakan saya akan baca 2 kali kan. Mungkin ada yang kekok ada yang kekok Ustaz baca 2 kali kan, macam kita nak ikut Ustaz baca ayat ni lagi, Ustaz ulang 2 kali kan. Jadi untuk hari ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang dah ada buka mushaf, yang dah buka Quran, surah Al-Lail muka surat 595 dan muka surat 596, dia sebelah-sebelah saja. Kita akan baca serentak, boleh? InsyaAllah ya. Nanti terima kasih pada Ustaz Zulkifli, sahabat saya, sahabat lama saya ni, Masya Allah. Okay. Cikgu Nurul Aintai Abdullah, Puan Anita, Puan Nuzaini, terima kasih ya. Puan Hafsah. Kita akan baca serentak insya-Allah. Boleh kan? Kita akan baca sama-sama. Jadi saya tak baca 2 kali lah. Nanti saya minta pada semua komen mana yang lebih selesa. Baca yang sekali saja, kita terus baca serentak, ataupun bacaan pertama saya baca dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ikut. Mana satu yang lebih selesa. Yelah, sebab kadang-kadang kita kelas pun dah lama, kemudian kita nak improvekan juga insya-Allah pengajian kita, mana yang lebih selesa kan. Okay. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan bacaan kita. Saya akan tunjukkan insya-Allah. Kita baca serentak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
ولسوف يرضى. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sama-sama dapat membaca Al-Quran pada pagi ni, pada tengah hari ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya besarkan sedikit sekali lagi tulisan kepada siapa tadi yang bertanya, Muhammad Haikal. Kita baca surah Al-Lail dan muka surat yang ke 595. Tak boleh gerak dah. 595. Oh, terima kasih pada Muhammad Haikal. Masya Allah. Bagi Ustaz selalu sihat dengan keluarganya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okey, terima kasih pada Muhammad Adib yang komen versi sekali ni lebih selesa Ustaz. Alhamdulillah. Puan Azibah kata baca 2 kali lagi bagus Ustaz. Okey, tak apa, nanti kita selang-seli insya-Allah ya. Okey, tapi tak apa, boleh terus komen. Sebab kalau yang sekali ni dia selesa lah, sebab kita terus nak ikutkan, kita terus nak baca. Tapi yang kalau 2 kali ni mungkin kurang selesa kot. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tengok dulu skrin saya boleh gerak ke? Okey, skrin saya tak boleh gerak. Jadi kita akan membincangkan hukum tajuk yang terdapat dalam muka surat ini sahaja insya-Allah. Okey, kita akan terangkan hukum tajuk yang terdapat dalam muka surat ini sahaja insya-Allah. Okey, jadi sementara saya jelaskan hukum tajwid, mungkin tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala boleh terus komen mana yang lebih selesa. Sama ada baca sekali saja ataupun baca 2 kali. Okey, saya nak ceritakan sikitlah apa beza dia kalau baca sekali dengan 2 kali. Daripada sudut saya lah. Daripada sudut saya, beza dia apa? Kalau baca sekali, kita senang nak kontrol bacaan lagu kita lah kan. Bacaan lagu tu dia senang nak kontrol sikit, sebab kita dah biasa baca wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Tapi kalau dia dah baca 2 kali kan, dia contohnya wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla. Kalau yang awal-awal tu dia bolehlah ikutkan dia punya rentak tu. Tapi bila ayat panjang sikit, sebab kita kena bagi sama intonasi tu kan, kadang-kadang payah sikit lah, kadang-kadang larilah sikit tone tu. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok hukum tajuk yang terdapat pada surah Al-Lail. Kalau boleh gerak nanti saya cuba gerakkan. Okey, terima kasih pada Puan Nur Zaini baca sekali, kemudian Ustaz ulas. Okey, jom kita tengok ayat pertama. Wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha. Idza, dha, bila mana kita sebutkan dha, pastikan hujung lidah kita terkeluar sedikit ya. Dha, dhi, dhu, dhan, dhin, dhun. Adza, baik. Okey, wal-laili idza yaghsha. Ghain keluar daripada hujung halqi ataupun hujung kerongkong kita. Wal-laili idza yaghsha. Ingat macam kita dah belajar semalam, mungkin semalam tak ramai dapat ikut kelas kita sebab kita buat pukul 5 petang semalam. Jadi hari ni kita mula macam biasa pukul 2 petang. Alhamdulillah. Jadi nak ingatkan bahawa pada akhir surah ini, pada akhir ayat dalam surah ini, ia diakhiri dengan alif maqsurah, namanya alif maqsurah. Okey, alhamdulillah
Okey, terima kasih pada yang memuji. Tapi kalau kita puji, kita kena sebut Masya Allah kan. Kita kembalikan Masya Allah tu, itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya. Setiap kalilah bukan puji saya saja. Kita puji siapa-siapa pun, kita akan sebut Masya Allah ya. Kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okay. Kalau kita puji siapa-siapa pun kan, bukan saya. Okay. Maka kita akan sebut Masya Allah. Okay. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, terima kasih pada Puan K. Rokia. Baca dulu semua, boleh dengar. Lepas tu baca, kita ikut. Okey, boleh juga kan? Tuan Azhar kata permulaan baca sekali, penutup baca sekali. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih pada Muhammad Jamaliah dan Puan Ropisha ya, bila kita ingatkan ini, huruf yang berbentuk macam ya ni, dia bukan ya ya. Kalau ya mungkin dibaca yaghshaya kan, tak, tapi dia adalah alif maqsurah. Dia adalah alif tetapi berbentuk ya. Jadi yang kita kena ingat adalah baca dia kena dua harakat. Dua harakat, sebab kita tak nak baca macam ni. Walaupun bunyi dia dekat-dekat macam betul, tapi sebenarnya salah ya. Macam mana yang salah tu? Bila baca wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz-dzakara wal-untha. Satu harakat je salah. Kita kena baca wal-laili idza yaghsha, dua harakat. Wan-nahari idza tajalla, dua harakat ya. Dia tak cukup kalau kita baca wan-nahari idza tajalla. La tu dikira satu harakat saja. Okey. Sekali lagi. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Okey, nun yang bersabdu hukumnya wajibul gunnah. Apa maksud wajibul gunnah? Wajib dengungkan bacaan dengan kadar dua harakat. Wan-nahari idza tajalla. Idza, ingatkan, bunyikan zal, rajin gerakkan lidah. Jangan wan-nahari iza salah. Idza wan-nahari idza tajalla, dua harakat juga. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Wa ma kha sama dengan makhraj ghain, kha, hujung halqi, hujung halqi kita. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Yang bunyi dengung tu kerana ada huruf nun. Huruf nun yang mati berjumpa dengan huruf sa. Ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya tunjuk macam ni kan, kerana nak tunjukkan yang nun tu nun kosong. Apa maksud nun kosong? Nun kosong tu adalah nun mati yang tidak ada tanda mati. Tu nama dia nun kosong, tak ada apa-apa. Kan nampak tak tuan-tuan dan dirahmati Allah yang saya tunjuk ni? Nun kosong. Nun tu mati tapi tak ada tanda mati. Jadi kalau jumpa dalam Al-Quran ada nun kosong, maka dia ada tiga kebarangkalian saja. Apa dia? Yang pertama adalah idgham bila gunnah. Kalau nun kosong jumpa lam atau ra, hukumnya idgham bila gunnah. Kalau tak jumpa lam dan ra, bukan idgham bila gunnah. Tinggal lagi dua kebarangkalian. Yang kedua, kalau nun kosong jumpa ya, waw, mim, nun, hukumnya idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Kalau jumpa ya, waw, mim, nun, nun kosong jumpa ya, waw, mim, nun, idgham ma'al gunnah. Yang ketiga, yang last, tinggal satu saja, iaitu ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Kalaulah bukan jumpa lam dan ra, bukan idgham bila gunnah. Tak jumpa ya, waw, mim, nun, bukan idgham ma'al gunnah, tapi hukumnya adalah ikhfa haqiqi.
Huruf ni yang kita jumpa huruf apa? Huruf tha. Tha pun sama juga, kena keluarkan hujung sedikit, hujung lidah. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Untha, tha, sa wal unsa. Salah. Sa, kalau kita sebut sa, salah. Itu untuk huruf sin. Tapi tha wal untha, tha. Okey. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, jadi untuk ikhfa hakiki, cara bacaannya dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat, ya. Okey. Jadi saya nak cerita sikit sebelum kita sambung. Kan saya tunjukkan macam ni kan tuan-tuan abang dirahmati Allah, ada 3 hukum saja kan. Sedangkan kalau hukum nun mati atau tanwin ada 5 hukum kan? Ada 5. Kenapa Ustaz tak sebut lagi 2 ni? Kerana yang kita sebutkan ni nun kosong. Nun kosong, nun kosong. Lagi 2, lagi 2 tu nun tu tak kosong. Apa dia? Iaitu kalau nun mati berjumpa dengan ha, huruf-huruf izhar halqi, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka atas nun mati tu ada tanda mati. Jadi dia bukan nun kosong. Itu namanya izhar halqi. Berapa huruf dia? Ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Okey. Manakala yang kedua pula iqlab. Kalau nun mati berjumpa dengan huruf ba, nanti kita akan tunjukkan. Kita nak tengok terus. Saya tunjukkan. Kalau tengok kat skrin, saya dah letakkan penunjuk ni dekat situ. Wa amma man. Nun mati berjumpa dengan huruf ba, tapi nun ni tak kosong. Nun ni tak kosong. Nun ni ada mim kecil ekor ke ba. Wa. Mim kecil ekor ke ba. Wah, panjang kan nama dia kan tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kalau nak sebut mim kecil saja boleh ke? Boleh juga. Tapi kena hati-hati tuan-tuan abang dirahmati Allah. Sebab mim kecil yang ada dalam Quran bukan ekor ke bawah saja. Ada juga ekor ke tepi. Tapi kalau mim kecil ekor ke tepi tu untuk waqaf lazim. Kalau jumpa mesti berhenti. Contohnya macam dalam surah Yasin, ya. Kalau perasan tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila kita baca fala yahzunka qawluhum, dekat situ ada waqaf lazim, ada mim kecil ekor ke tepi. Tapi kalau untuk iqlab, nun tu tak kosong, ya. Nun tu ada mim kecil ekor ke bawah. Okey, baik. Jom. Jadi itulah 5 hukum nun mati dan tanwin. Okey. Jom. Ayat keempat. Inna sa'yakum lasyatta. Inna. Sekali lagi nun yang bersabdu hukum dia wajibul gunnah. Nun yang bersabdu hukumnya wajibul gunnah. Apa maksud wajibul gunnah? Wajibul tu wajib lah. Apa maksud wajib? Mesti. Gunnah tu apa? Gunnah tu dengung. Wajibul gunnah, mesti dengungkan bacaan dengan kadar berapa harakat? 2 harakat saja, ya. Jangan lebih-lebih pula tuan-tuan abang dirahmati Allah. Inna tak boleh, ya. 2 harakat saja. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sa'yakum la, dekat situ ada mim mati. Mim mati berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi. Untuk tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita ulang kaji sekejap, ya. Boleh kan? Ulang kaji sekejap saja tentang hukum mim mati yang ada dalam Al-Quran. 3 juga macam ni. 3 juga. Okey. Yang pertama, mim mati berjumpa dengan mim. Mim mati berjumpa dengan huruf mim, hukum dia idgham mithlain. Idgham mithlain. Tanda dia mim mati, tak ada tanda mati, ataupun namanya mim kosong. Kalau mim mati jumpa mim, mim itu mim kosong. Sama juga. Okey, yang kedua adalah mim mati kalau berjumpa dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Mim mati berjumpa dengan ba, ikhfa syafawi, mim itu juga mim kosong. Mim kosong tu maksudnya mim mati tapi tak ada tanda mati. Okey.
Dan satu lagi, tinggal satu je, lagi senang. Mim mati berjumpa selain daripada huruf mim dan ba, hukumnya izhar syafawi. Hukumnya izhar syafawi. Jadi dekat izhar syafawi ni, mim mati ada tanda mati. Okey. Macam ni lah, mim mati ada tanda mati. Sebab apa? Jumpa mim ke? Tak. Jumpa ba ke? Tak. Jumpa huruf apa? Ni huruf lam kan? Maka hukumnya izhar syafawi. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa fa amma kenapa macam tu? Sebab mim yang bersabdu hukumnya wajibul gunnah kan? Okey, wajibul gunnah ada berapa huruf? 2 huruf saja. Mim yang bersabdu dan nun yang bersabdu. 2 je. Tak susah. Jadi kalau jumpa 2 huruf ini, mim yang bersabdu, nun yang bersabdu, kena dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat juga. Hurufnya 2 dan 2 harakat juga. Okey, boleh kan tuan-tuan abang dirahmati Allah? Fa amma man a'ta wattaqa, man dekat nun ni ada tanda mati. Ni bukan nun kosong ni. Ni nun yang ada tanda mati. Bila nun yang mati ada tanda mati, hukumnya adalah izhar halqi. Secara asasnya kita bagi tu izhar halqi lah, walaupun izhar mutlak pun nun mati ada tanda mati, tapi yang banyaknya adalah izhar halqi. Kerana izhar mutlak tu cuma melibatkan 4 kalimah saja dalam Al-Quran. 4 saja. Dunia, bunyan, qinwan dan sinwan. 4 saja. Okey. Jadi yang ini izhar halqi. Fa amma man a'ta wattaqa. Okey. Kita katakan tadi kenapa izhar halqi? Sebab nun mati berjumpa dengan hamzah. Kenapa nama dia izhar halqi? Dia izhar dibaca dengan jelas kerana nun mati berjumpa dengan huruf-huruf yang keluar daripada halqi kita. Halqi kita ni kerongkong lah. Yang pangkalnya keluarkan huruf hamzah ha, a, ha. Yang tengah ain, ha, a, ha. Yang hujung ghain, kha, gha, kha. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tunjuk saja kan. Saya tunjukkan saja yang ini pun tak boleh tunjuk, ada butang kan. Dekat sini adalah pangkal kita boleh rasa a, ha, ha, a, ha. Dekat sini kita boleh rasa. Tapi kalau nak tengok dalam gambar kitab Tajwid Al-Musawwar tu, ada gambar dia dekat mana pangkal halqi kita, tengah halqi kita, hujung halqi kita tu ada gambarnya. Okey. Alhamdulillah, terima kasih pada Puan K. Rokiah Izzah Mutlak. Ada 4 je dalam kalimah, 4 kalimah, 4 perkataan di dalam Al-Quran. Okey. Kat mana tadi? Okey, sini. Fa amma man a'ta wattaqa. Daripada pangkal halqi kepada tengah halqi berubah, bukan a. Bukan hamzah dengan hamzah, tapi hamzah dengan ain. Fa amma man a'ta wattaqa. Qa 2 harakat. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Na 2 harakat. Hati-hati kat sini ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu kena hati-hatilah sebab takut tersasul-sasul kan. Jadi bacanya satu-satu ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Lil yusra. Terima kasih pada adik Muhammad Haikal. Mudah Allah sembuhkan kamu insya-Allah kan. Allah sembuhkan kamu ya. Saya rasa sejuk badan saya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kamu insya-Allah Muhammad Haikal ya, adik Muhammad Haikal.
Puan K. Rokia, Tuan Jeb, macam mana nak beli kitab tajwid yang Ustaz cakap tu? Link. Nanti pergi dekat okay, dekat sini kan, dekat depan saya ni ada Facebook page, FB page Kuliah Quran Dr. Hafiz. Saya dah iklankan dekat situ. Nanti boleh PM saya. Cuma nak maklumkan tuan-tuan abang dirahmati Allah, tinggal 3 saja. Tinggal 3 saja. Tapi tak apa. Ustaz Zamir, penterjemah kitab ini dan juga yang bawa kitab tu kepada saya semalam, datang ke Melaka bagi kat saya buku tu semalam. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, dia kata insya-Allah ada, kalau ada lebih dia akan maklumkan pada saya dan saya akan kirimkan pada tuan-tuan abang dirahmati Allah lah yang berminat untuk beli. Nanti saya akan ni, jadi boleh PM dulu. Jadi saya akan bagi, saya akan maksudnya hantar pada siapa yang paling cepat lah. Nanti yang nombor 4, nombor 5, nombor 6, 7, 8 tu semua nanti kita macam dalam standby lah. Kalau dapat beli daripada pihak lain boleh beli. Tapi kalau tak dapat juga nanti kita tunggu stok-stok yang baru sampai pula, insya-Allah ya. Sebab katanya saya dimaklumkan, sebab saya tak tengok lagi yang baru. Ada dalam kereta saya, cuma saya tak buka lagi. So kalau nak tengok tu kena buka. Tak silap saya, Ustaz Zamir kata kitab yang baru tu diterbitkan ataupun dicetak tu di Turki. Di Turki. Jadi kalau biasa dalam buku-buku tu dia akan tulis lah dicetak dekat mana kan. Jadi kalau siapa yang ada, yang Cikgu Nurul Ain, kalau perasan betul ke daripada Turki? Yang awal dulu tu daripada, tak silap saya daripada Syria ataupun daripada mana, saya tak ingat. Okay, jadi dia macam susah kot dia orang nak post kan. Sedangkan permintaan sangat-sangat tinggi kan. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan abang dirahmati Allah, boleh bagi je nama dulu. Nanti kalau ada stok nanti saya akan maklumkan. Nanti saya akan bagi tahulah macam mana nak buat pembayaran dan sebagainya, insya-Allah. Okay. Terima kasih pada Puan Kemboja Putih daripada Muar, masya-Allah kan. Jom. Okey, Puan Khadijah, harga dia RM175. Dia ada 2 jilid. Harga dia RM175. Dan kalau kat Melaka boleh datang kat Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka pada Sabtu dan Ahad. Boleh ambil daripada saya. Tapi kalau yang jauh tu kita post je lah. Kos post tu RM20. Okey. Okey, terima kasih pada Puan Nurbi atau Nurbai. Okey, okey, nanti Puan Mirna insya-Allah saya akan masukkan nama insya-Allah ya. Puan Nurul Ain, okey, yang pertama tu cerita awal tu dari Lubnan. Okey, Lubnan. Kalau yang sekarang tu saya tak sempat tengok. Tapi kawan saya kata tu daripada ni lah, daripada Turki dia kata. Kak Yong, Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah sama-sama dapat dengan kita. Nak PM saya siapa ya? Boleh PM saya. Tapi PM saya tu dekat Facebook page Kuliah Quran Dr. Hafiz. Halaman berapa Ustaz baca tu? Yang sekarang tengah baca ni muka surat 595. 595 surah Al-Lail. Okey. Kita sambung sikit insya-Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Okey, okey, terima kasih pada Puan Azibah. Puan Azibah pun dah order buku tu, tapi daripada siapa? Daripada Ustaz Zamir ke daripada ustaz lain? Kos pos ke Sabah Sarawak RM33. Alhamdulillah. Masya-Allah kan. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih pada Cikgu Nurul Ain Tai Abdullah. Betul Turki ustaz, betul. Nanti saya dah ambil semalam, ada dalam bonet kereta, tak buka lagi. Nanti saya tengoklah juga kan. Jom tengok ayat ke-8. Wa amma man bakhila wastaghna, wa amma man bakhila wastaghna, wa kenapa tu? Kerana mim yang bersabdu hukum dia wajibul gunna. Wajibul gunna maksudnya wajib dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Sebab tu kita 2 harakat.
Wa amma man ba. Okey. Nun yang mati berjumpa dengan huruf ba. Nun yang mati berjumpa dengan huruf ba. Hukumnya iqlab. Jadi cara bacaannya kena dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat, ya. Dan tandanya adalah ada mim kecil ekor ke bawah. Baik. Jadi ada orang tanya nak baca wa amma man tutup mulut ataupun wa amma ma renggang sedikit. Jadi duduk betul tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, duduk pun boleh. Duduk pun boleh. Bergantunglah kepada guru kita ataupun ustaz-ustazah yang mengajar kita lah. Kalau kita tak laki dengan guru yang kata tutup saja, mungkin kita tutuplah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau yang kata renggangkan sikit, maka renggangkanlah, ya, sikit saja. Wa amma man bakhila wastaghna. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan persoalan ni kita kena berlapang dada, ya. Berlapang dada. Kalau ustaz ni kata saya tak nak juga, saya nak anak murid saya tutup, kita ikut saja, ya. Kita belajar dengan ustazah pula, contohnya kata renggang, wa amma ma rengganglah. Tapi persoalan macam ni kita dah tanya dengan syekh-syekh daripada Azhar, ya, daripada Syubra, masyayikh qiraat, kan tanya dua-dua boleh, tak ada masalah, kan, dua-dua boleh, okey je, ya. Cuma bergantung pada guru kita lah. Kalau dia dah ajar kita, dia kan tok guru kita. Kita ikutlah dia, kan. Kalau dia dah baca tutup, kita ikut sajalah. Kalau tak, nanti tiap-tiap kali dia akan tegur kita, tutup lagi, tutup. Kalau kita tak ikut, kan, nanti banyak kalilah kena tegur, kan. Macam tu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna wa kadzdzaba bil husna. Husna 2 harakat, ya. Ada alif. Fasanu yassiruhu lil usra. Saya lupa nak jelaskan tadi, tuan-tuan abang dirahmati Allah. Pada fasanu yassiruhu itu adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Mad silah ni dia ada 2. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Jadi mad silah qasirah ni berlaku bila mana ada ha dhamir nya bagi lelaki, hu ataupun hi. Hu ataupun hi. Tapi syarat dia sebelum dia kena berbaris hidup. Sebelum hu ni ra tu hidup, dan selepas hu ni lam pun lil pun hidup. Jadi barulah jadi mad silah tu. Kalau contoh, kalau nak tengok ha dhamir yang macam hu ataupun hi, contohnya kita bila baca Zalikal kitabu la raiba fihi hi. Satu harakat saja, kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa hi tu satu harakat tak jadi mad silah? Kerana sebelum hi tu fihi, kan ya tu mati. Ya mati. Jadi dia tak boleh. Kalau nak jadi mad silah sebelum hu ataupun hi, mestilah huruf yang berbaris, selepas dia pun huruf berbaris juga. Okey. Nanti kita tengok. Contoh kita tengok ayat sebelah dia, kan. Wa ma yughni anhu hu. Kita baca satu harakat ke 2 harakat? Maksilah ke ni? Bukan maksilah. Kerana apa? Syarat maksilah tu sebelum dia mesti berbaris, mesti hidup. Selepas dia mesti hidup. Maksudnya dia diapit sebelum hidup, selepas pun hidup. Tapi yang ni sebelum mati, selepas hidup. Dia tak cukup syarat lah. Okey. Nanti kita tengok pula tuan-tuan abang dirahmati Allah. Ni baguslah, sebelah-sebelah je. Dekat sini fasanu yassiruhu lil usra. Hu 2 harakat saja. Tapi ayat ni, ayat ke-11. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda maluhu. Yang ni mad silah tawilah.
Tawilah. Kenapa duk panjang tu? Nak panjang lah. Tawil tu nama dia panjang, maksudnya panjang. Mad silah tawilah. Tawilah. Hari tu lain sikit kan? Hari tu siap lagu kan? Mad silah tawilah. Tawilah. Kenapa duk panjang tu? Tawil tu panjang. Macam tu. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, first kita nak check betul tak dia tu mad silah. Contohlah kan. Pertama dia hu. Hu tu ha dhamir. Ha dhamir tu maksudnya merujuk kepada nya. Kalau macam fihi, padanya. Maluhu, hu, hartanya. Nya lah. Dia lah. Okay. Dia seorang. Okay. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, anhu, darinya. Tapi yang ini ha dhamir. Cuma tak jadi ha dhamir tapi tak jadi mad silah. Yang ni ha dhamir jadi mad silah. Okey, boleh ke? Boleh ke, jelas ke? Kan. Okey. Jadi hu tu anhu, an ni dari. Hu nya, darinya. Tapi nya juga tapi bukan mad silah. Kalau mad silah dia macam ni, maluhu. Okey, baik. Jadi kenapa ni hu tak jadi mad silah, yang ni hu jadi mad silah? Okey, kerana syarat nak jadi mad silah tu sebelum kena hidup. Huruf sebelum kena hidup, huruf selepas kena hidup. Okey, yang anhu, hu, sebelum dia mati. Jadi tak jadilah mad silah walaupun dia hu, walaupun dia ha dhamir. Tapi bila sampai maluhu idza hu, sebelum hu lam, lu, hidup. Huruf berbaris. Dan lepas hu ada idza, ada hamzah berbaris. Huruf yang berbaris. Jadi bila mana sebelum berbaris, selepas membaris, barulah hu atau hi boleh jadi mad silah. Okey. Okey. Nanti kecuali ada dua tempat ada pengecualian daripada kaedah yang saya sebut ni, kan? Okey. Okey. Okey, kata Ajiha, terangkan, terjemahkan sikit. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Artinya, dan tidak berguna lagi hartanya. Tidak berguna lagi dari hartanya apabila dia telah kembali. Apabila seseorang tu telah meninggal dunia, maka hartanya yang dia tinggal tidak lagi bermanfaat lagi. Jadi ini cerita tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang-orang yang yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma man bakhila wastaghna, dan ada pun orang yang bersikap bakhil dan juga wastaghna, merasa dirinya cukup. Cukup, seolah-olah dia tak perlu lagi pada Allah sebab dia banyak harta, dia rasa kukuh kewangan dia, kukuh kehidupan dia sampai dia tak berharap lagi pada Allah. Maka ini di antara sifat yang dibenci oleh Allah. Baik, saya nak tengok ada yang dah sebutkan macam Puan Rahimah, syarat jadi mad silah huruf sebelum dan selepas ha dhamir mestilah berbaris. Ya, betul. Puan Ropisha kata huruf sebelum dan selepas hidup. Okey. Hidup boleh, berbaris boleh. Okey. Terima kasih ya. Cuma pula kita dah tahu kan? Dah tahu dah syarat mad silah qasirah, dah tahu dah syarat mad silah. Sekarang mad silah ada dua, qasirah dan tawilah. Jadi kalau ha dhamir, hu ataupun hi berjumpa dengan hamzah, macam ni, maka jadilah mad silah tawilah. Tawilah, panjang. Tapi kalau macam ni yang saya tunjuk sekarang ni, fasanu yassiruhu lil hulil. Hu tu dia tak jumpa hamzah, dia jumpa lam. Maksudnya selain daripada hamzah lah, jumpa ba, ke, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ya. Kan? Okey, dia tak jumpa hamzah, jadi mad silah qasirah saja, dua harakat saja. Tapi kalau jumpa hamzah macam saya tunjuk ni, maka dia jadi mad silah tawilah.
Jadi dia membawa hukum apa? Hukum mad jaiz munfasil. Sebab apa? Waw ni kan huruf mad. Huruf mad ada berapa? Ada 3. Alif waw ya. Singkatan dia awi. Kalau alif ya waw, ayu. Okey. Yang ni waw kecil. Jumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah, hukum dia macam mad jaiz munfasil. Tapi di sini kita namakan mad silah tawilah. Jadi kalau sebutkanlah, kalau kita nak belajar, kita sebut, kena biasa sebut nama hukum ni. Mad silah qasirah. Pendek je. Mad silah qasirah, 2 harakat. Tapi kalau mad silah tawilah, berapa harakat? 4 harakat. Macam itulah kan. Kita bunyikan sikit supaya kita boleh ingat. Kalau contohlah tiba-tiba Ustaz tanya, mad silah qasirah dengan mad silah tawilah, mana yang panjang? Kita dah biasa sebut mad silah tawilah. Sebut dalam hati je, tuan-tuan bang dirahmati Allah masa nak jawab tu kan. Mad silah tawilah. Yang tawilah tu yang panjang Ustaz. Macam itulah. Ya. Jom kita sambung. Taradda dibaca 2 harakat kan. Tuan-tuan bang dirahmati Allah, macam teka-teki semalam lah, teka-teki semalam kan, ya, macam ni. Wallaili idza yaghsha, ada alif kecil saja, tak ada apa-apa pun. Wan nahari idza tajalla, ada alif kecil saja. Tapi bila sampai wama khalaqadz dzakara wal untha, ada alif kecil dan ada tanda mad. Sama macam sini. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Kita wakaf baca 2 harakat saja, taradda. Tapi kenapa ada tanda mad? Kenapa ada tanda mad kat sini? Kenapa baca tanda, ada tanda mad? Tanda mad tu yang macam melintang tu, yang macam pedang. Ada orang kata macam pedang, ada kata macam ombak, ada kata macam kening, ada orang kata macam misai. Ni kenapa ada? Kerana apa? Saya nak tengok siapa yang nak jawab ni. Saya nak tengok siapa yang nak jawab dulu yang pertama. Kenapa kat sini? Contoh kan, inna sa'yakum lasyatta, alif kecil je. Fa amma man a'ta wattaqa, alif kecil je. Wa saddaqa bil husna, alif kecil je. Kenapa alif kecil? Tapi kat sini ada alif kecil dan tanda mad. Okey, terima kasih pada Puan Hamidah yang jawab. Kalau wasal, mad jaiz mufasil. Terima kasih ya. Bagus. Alhamdulillah. Iaitu kalau kita wasal. Wasal tu apa? Wasal tu kalau kita sambungkan bacaan kita atau kita teruskan bacaan kita. Terima kasih pada Puan Ropisha. Sebab kalau sambung ada hamzah selepasnya. Betul. Kalau Puan Samidah kata boleh baca wasal, kalau kita wasal, ya betul. Terima kasih pada Cikgu Nurul Ain. Sebab huruf selepasnya adalah hamzah. Jadi kalau kita wasal, maka dia akan jadi mad jaiz munfasil. Masya Allah. Terima kasih pada Tuan Azhar, Puan Su Oshin, Puan Rahimah. Masya Allah. Semua pandai-pandai. Masya Allah. Sebab tu ingat tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, kalau kita puji siapa pun, kita akan sebut Masya Allah. Walaupun pada tulisan kita juga kan, kita puji Masya Allah. Pandainya Masya Allah. Okay. Okey. Contohlah kita, kalau kita wakaf macam mana? Saya baca 2 ayat ni tapi kita wakaf. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda. Okey, tapi kalau kita wasal, macam mana rupa dia? Macam mana bunyi dia? Macam ni. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. Macam tu. Okay? Masya Allah. Pandai semua. Okay? Okay, jom. So, kita wakaf lah. Okay. Jom kita tengok ayat ke-12. Inna alaina lal huda. Kenapa? Tu. Hukum dia wajibul gunnah. Nampaknya surah ni banyak wajibul gunnah kan, tuan-tuan bang dirahmati Allah. Maka jangan tinggalkan. Wajibul gunnah tu memang banyak dalam Al-Quran, ya. Jadi kalau kita baca elok-elok, suara sedap, lagu sedap, tapi tak dengung pun,
tak okey juga ya. Tak jadi juga ya, kena dengungkanlah. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Okey, kat sini wa in sekali lagi wajibul gunna. Wajibul gunna ada berapa huruf? 2 huruf saja, nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu. Terima kasih pada Puan Hazizah. Kan? Okey. Okey, sekarang ni kita nak tengok wa inna, dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Wa inna lana lal akhirah. Dekat sini nampak tak ada hamzah berjumpa dengan alif. Hamzah bukan atas alif ya. Hamzah berjumpa dengan alif, jadi hukum dia kalau kita ikutkan mad asli lah, dibaca 2 harakat. Tapi oleh kerana dia hamzah bila berjumpa dengan huruf mad, nama dia mad badal. Mad badal. 2 harakat ni nama dia mad badal. Wa inna lana lal tu 2 harakat tu mad badal. Wa inna lana lal akhirata wal ula tu 2 harakat kan? Kerana apa? Hamzah berjumpa dengan waw, namanya mad badal. Hukumnya mad badal, dibaca dengan kadar 2 harakat saja. Okey, terima kasih. Mad badal. Terima kasih. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kemudian ayat yang terakhir untuk kita tengok pada petang ni, dah dekat pukul 3 dah kan ya. فأنذرتكم نارا تلظى. Okey, jadi pertama kenapa dah bunyi tu kan? Okey, kerana dia nun kosong. Ingat tak tadi? Nun kosong ada 3 ke barangkalian saja. Maksudnya kalau soalan objektif tu ada A, B, C, ada 3 pilihan je. Kan? Okey, bila ada nun kosong ada 3 pilihan saja. Tak ada 4 pilihan, tak ada 5 pilihan. 3 pilihan saja. Nun kosong tu kalau jumpa lam dan ra, idgham bila gunnah. Kalau nun kosong jumpa ya, waw, mim, nun, idgham ma'al gunnah. Kalau nun kosong jumpa selain daripada lam, ra, ya, waw, mim, nun, selain daripada 6 huruf ni, hukum di ikhfa hakiki, kena dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Jadi kat sini jumpa apa? Jumpa zal. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, zal ada ke? Lam, ra bukan, ya, waw, mim, nun bukan, maka ikhfa hakiki lah. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, dengungkan bacaan. Za, pastikan hujung lidah kita terkeluar sedikit. Zar. Za, zi, zu, zan, zin, zun. Zar. Ra yang mati sebelumnya baris atas dibaca dengan tafkhim tebal. Fa'anzartukum nara. Kenapa? Ra. Okey, kerana dekat situ ada tanwin. Tanwin tu apa? Tanwin tu baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan. Tu namanya tanwin, baris 2. Okey. Dan kalau perasan tuan-tuan abang dirahmati Allah, tanwin ini tidak selari. Apa maksud tak selari? Kalau selari tu macam ni lah, sama-sama selari, atas bawah selari. Tapi kalau dia terlanggar, boleh ke? Terlari. Maaf tuan-tuan abang dirahmati Allah, siku terlanggar kamera. Okey, jadi kalau tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau tak selari macam ni, dia tak selari kan. Tak selari tu, itulah nama dia tak selari. Macam ni. Ni nama dia tak selari. فأنذرتكم نارا تلظى نارا. Okey, kalau tanwin yang tak selari ni, dia sama macam nun kosong. Okey, tanwin tak selari sama macam nun kosong, ada 3 kebarangkalian saja. Kalau
tanwin tak selari jumpa lam dan ra idgham bila gunnah. Tanwin tak selari jumpa ya waw mim nun idgham ma'al gunnah. Dan kalau tanwin tak selari jumpa selain daripada lam, ra, ya, waw, mim nun, hukum dia ikhfa hakiki. Jadi yang ni tanwin tak selari berjumpa dengan huruf ta. Okey. Okey. Fa'anzartukum nara talazza. Nara. Dengungkan dengan kadar 2 harakat. Nara talazza. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut talazza, sebut dha betul-betul, awwa, dha, dhi, dhu, dhan, dhin, dhun. Okey. Allah. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, talazza dibaca dengan kadar 2 harakat. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muka surat yang ke-596 tu kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah, kan, pada setiap hari Sabtu dan Ahad insya-Allah, kalau tidak ada halangan, kan. Kita akan bermula jam 2 petang insya-Allah selepas solat fardu Zuhur, kan. Solat Zuhur dulu, kan, solat fardu Zuhur dulu baru kita masuk dalam kelas, okey. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul ada 7 ayat lagi tapi dah pukul 3 dah. Dah pukul 3 dah. Ya. InsyaAllah nanti kita sambung minggu depan insyaAllah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri, yang tersasul ya daripada kelemahan saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah, dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada semua yang bersama-sama dengan kita, ya, yang share, yang like, yang komen, yang apa lagi, yang jawab soalan, kan, yang tulis nota, masya-Allah, ya, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya macam Puan Rahimah, tanwin tak selari kemungkinan akan jadi ikhfa atau idgham ma'al gunnah atau idgham bila gunnah. Itulah betul, kan. Kita katakan ada 3 kebarangkalian, ya, ada 3 kemungkinan, ya. Nak tahu yang mana satu, tengok huruf selepasnya untuk tentu hukum. Terima kasih pada Puan Rahimah atas nota panjang, masya-Allah. Tuan Asyikta, ya, alhamdulillah dapat sama-sama dengan kita pada petang ni. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Okey, Kak Yong, Shima, tanwin tak selari bertemu ta, izhar bukan izhar halki, ikhfa hakiki. Okey, Kak Yong, okey, tanwin tak selari berjumpa dengan ta, hukumnya ikhfa hakiki. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan Ropisha. Minggu depan kita sambung muka surat 596. Sebenarnya surah yang sama juga, surah Al-Lail, cuma dekat muka surat sebelah, kan. Jadi kita sambung minggu depan lah insya-Allah. Terima kasih pada semua, kan. Terima kasih pada semua, barakallahu fikum. Terima kasih juga pada Abang Jeff yang bersama-sama dengan saya bersiaran secara langsung ni. Abang Jeff lah yang tolong set up ni semua ni, sehingga kita sama-sama dapat bersiaran dan dapat baca dengan jelas lah. Maksud saya adalah, kalau tak buka mushaf tu adalah skrin Al-Quran tu, ya, pada kita. Okey. Terima kasih pada semua, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Terima kasih pada Puan Hasna, Puan Norima, Puan Ramla, Puan Aini, Puan Jamila dan semua yang bersama-sama dengan kita. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama, kira-kira jam 2 petang insya-Allah hinggalah ke 3 petang. 1 jam saja, walaupun 1 jam, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba jadikan dia sebagai rutin mingguan kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan Ahlul Quran, orang yang meluangkan masa bersama-sama dengan Al-Quran. Walaupun kita dah tahu, walaupun kita dah pandai baca, tapi kebersamaan kita, keberadaan kita dengan Al-Quran akan menjadikan kita sebagai Ahlul Quran insya-Allah. Jadi boleh pergi ke
Facebook page Kuliah Quran Dr. Hafiz. Boleh like, boleh follow dan share, kerana kadang-kadang saya akan sharekan nota-nota dekat sana kan. Nota untuk ulang kaji ada dekat sana insya-Allah. Wa barakallahu fikum. Jumpa lagi insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.